Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menerima soalan yang bagus tentang permulaan dan pengakhiran haid bagi seorang wanita. Apakah dia perlu mengqada atau menjamak solatnya? Kita sama-sama maklum bahawa apabila sedang haid, kewajipan solat fardu 5 kali sehari diangkat daripada seorang wanita dan dia tidak perlu mengqadanya. Ini adalah sesuatu yang disepakati lagi dimaklumi semua. Namun di sana ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum solat ketika permulaan dan pengakhiran haid. Ringkasnya, sedang haid disepakati tak payah solat, tetapi permulaan dan pengakhirannya, di sini ada perbincangan serta perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Perinciannya seperti berikut. Sebelum itu, meskipun ini adalah topik wanita, para suami dan ayah tetap diminta memberi perhatian supaya dapat mendidik atau menyampaikannya kepada ahli keluarga masing-masing. Baik, ayuh kita mulakan. Pertama, permulaan haid. Apabila seorang wanita mengalami permulaan haid dalam waktu solat, sementara dia belum melaksanakan solat tersebut, maka dia wajib qada solat tersebut apabila suci. Demikian pendapat mazhab Asy-Syafi'i dan lain-lain. Contoh, waktu zuhur masuk pada 1 tengah hari. Seorang wanita kerana sesuatu urusan hanya sempat untuk melaksanakan solat zuhurnya pada pukul 3 petang. Namun, apabila diperiksa pada pukul 3 petang itu, didapati dirinya sudah pun didatangi haid. Maka mengikut pendapat pertama ini, dia wajib qada solat zuhur tersebut apabila di kemudian hari dia sudah suci daripada haidnya. Ini kerana dia sebenarnya berkesempatan untuk solat zuhur, tetapi telah melengahkannya sehingga datang haid. Pun begitu, di sana ada pendapat kedua yang mengatakan tidak wajib qada. Sebabnya seseorang itu sememangnya diberikan kelapangan masa untuk solat dari saat masuknya waktu solat sehingga berakhirnya waktu solat. Meskipun solat pada awal waktu adalah satu keutamaan, seseorang itu tetap diberi tempoh untuk melaksanakannya. Apabila dalam tempoh kelapangan itu dia didatangi haid, maka terangkat daripadanya kewajipan melaksanakan solat. Apabila kewajipan telah terangkat, maka dia tidak perlu lagi qada solat tersebut. Merujuk kepada contoh yang sama, apabila waktu zuhur masuk pada pukul 1 tengah hari, waktu berakhirnya ialah sebelum masuknya waktu asar, yang ini lebih kurang 4:20 petang. Seseorang itu bebas melaksanakan solat bila-bila dalam tempoh tersebut, meskipun yang lebih utama ialah di awal waktu. Apabila seorang wanita didatangi haid pada pukul 3 petang, sudah terangkat kewajipan solat daripadanya, maka dia tidak perlu mengqada solat zuhur tersebut apabila sudah suci kelak. Di antara dua pendapat ini, saya mencenderungi pendapat kedua. Ini kerana seorang wanita kerap kali sibuk dengan sesuatu urusan sehingga tidak dapat melaksanakan solat pada awal waktu. Yang bekerja sibuk dengan urusan kerjanya. Yang belajar sibuk dengan urusan pembelajarannya. Sementara yang tidak bekerja pun sibuk dengan urusan di rumah. Selain itu, sebab yang dikemukakan oleh pendapat kedua adalah lebih kuat di mana apabila seorang wanita didatangi haid, terangkat kewajipan solat daripadanya. Sehingga dengan itu dia tidak perlu qada apa yang tidak lagi diwajibkan ke atasnya. Saya cenderung kepada pendapat kedua. Pun begitu, pada masa kini sudah ada aplikasi di telefon yang mengira putaran haid dan memberikan jangkaan yang agak tepat pada hari apakah putaran haid yang baru akan bermula. Maka adalah lebih utama bagi seorang wanita untuk berusaha solat pada awal waktu pada hari dia dijangkakan didatangi putaran haid yang baru. Jangan dipandang solat sekadar satu kewajipan semata-mata, tetapi pandanglah ia sebagai peluang untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rebutlah peluang itu sebelum didatangi haid. Baik,
Kes yang kedua, pengakhiran haid. Yang ini haid berakhir dan sempat mandi. Apabila seorang wanita berakhir haidnya dan mandi dalam waktu asar atau yang seumpama berlaku dalam waktu isyak, maka dia melaksanakan jamak takhir dengan waktu solat yang sebelumnya. Demikian mengikut mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Hambali. Bahkan inilah pendapat yang diriwayatkan daripada sejumlah sahabat radhiyallahu anhum. Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni berkata inilah pendapat para tabi'in, yakni generasi selepas para sahabat, kecuali Al-Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmati mereka semua. Contoh, seorang wanita berhenti haid pada pukul 5 petang, lalu dia mandi, maka hendaklah dia solat zuhur dan asar secara jamak takhir. Contoh kedua, seorang wanita berhenti haid pada pukul 10 malam, lalu dia mandi, maka hendaklah dia solat maghrib dan isyak secara jamak takhir. Jamak saja ya, bukan kasar. Artinya solat zuhur, asar dan isyak dilaksanakan 4 rakaat. Dia tetap perlu melaksanakan solat zuhur atau maghribnya secara jamak takhir kerana dikira mengalami keuzuran atau halangan untuk melaksanakannya sebelum itu dalam waktunya. Memandangkan waktu asar atau isyak, memandangkan dalam waktu asar atau isyak keuzuran atau halangan tersebut telah hilang dan menjamakkan solat pula adalah satu kemudahan apabila berlakunya keuzuran atau halangan, maka diwajibkan baginya melaksanakan solat tersebut secara jamak takhir. Dan bagi yang belum tahu, solat jamak tidak disyaratkan oleh musafir. Ia disyaratkan oleh sesuatu halangan atau keuzuran meskipun berada di tempat sendiri. Yang disyaratkan oleh musafir ialah qasar, yakni memendekkan solat yang 4 rakaat menjadi 2 sahaja ya. Baik. Oleh itu, apabila suci dalam waktu asar, hendaklah solat zuhur dan asar secara jamak takhir. Apabila suci dalam waktu isyak, hendaklah melaksanakan solat maghrib dan isyak secara jamak takhir. Maksud suci di sini ialah telah berakhir haid dan telah mandi. Namun, di sana ada pendapat kedua. Yang ini wanita tersebut hanya melaksanakan solat asar apabila suci dalam waktu asar. Atau hanya melaksanakan solat isyak apabila suci dalam waktu isyak. Dia tidak perlu melaksanakan waktu solat sebelumnya secara jamak takhir kerana dalam waktu tersebut kewajipan melaksanakan solat telah diangkat daripadanya. Oleh itu tak perlu solat zuhur secara jamak takhir dengan asar atau tak perlu solat maghrib secara jamak takhir dengan isyak. Ini merupakan pandangan mazhab Hanafi dan Maliki dan saya cenderung kepada pandangan kedua ini. Okey, sekarang kes ketiga. Pengakhiran haid di mana haid telah berakhir tetapi tidak sempat mandi. Kes kedua tadi haid berakhir dan sempat mandi. Sekarang kita bincang haid berakhir tetapi tidak sempat mandi. Yang ini apabila seorang wanita berhenti haidnya dalam waktu asar namun hanya sempat mandi dalam waktu maghrib, atau berhenti haidnya dalam waktu isyak tetapi hanya sempat mandi dalam waktu subuh, maka dia wajib qada solat yang dia berhenti haidnya dan yang sebelumnya. Contoh, seorang wanita berhenti haid dalam waktu asar tetapi hanya sempat mandi dalam waktu maghrib. Maka setelah mandi hendaklah dia solat maghrib, kemudian qada solat zuhur dan asar. Atau berhenti haid dalam waktu isyak tetapi hanya sempat mandi dalam waktu subuh. Maka setelah mandi hendaklah dia solat subuh, kemudian qada maghrib dan isyak. Sebabnya sama seperti yang sebelumnya bagi kes kedua, cuma solat secara jamak takhir itu dijadikan sebagai solat qada. Demikianlah bagi mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali. Pun begitu di sana ada pendapat kedua di mana wanita tersebut hanya qada solat yang mana haidnya berhenti. Tidak perlu qada solat yang sebelumnya. Oleh itu, merujuk kepada contoh yang sama, apabila seorang wanita berhenti haid dalam waktu asar
tetapi hanya sempat mandi dalam waktu maghrib, maka setelah mandi hendaklah dia solat maghrib, kemudian qada asar sahaja. Atau berhenti haid dalam waktu isyak, tetapi hanya sempat mandi dalam waktu subuh, maka setelah mandi hendaklah dia solat subuh, kemudian qada isyak sahaja. Dia tidak perlu qada solat zuhur atau maghrib kerana ketika waktu itu dia masih haid dan kewajipan solat telah diangkat daripadanya dalam waktu itu. Dia perlu qada asar atau isyak kerana apabila berhenti haid, kewajipan solat kembali ke atas dirinya. Apabila seorang wanita berhenti haid dalam waktu subuh, tetapi hanya sempat mandi selepas waktu subuh, hendaklah dia qada solat subuh tersebut. Baik, di sini ada beberapa catatan tambahan. Catatan pertama, tertib qada solat jika mengikut sunnah ialah berdasarkan tertib solat itu sendiri. Maka merujuk kepada contoh sebelum ini, qada zuhur, kemudian qada asar, kemudian barulah solat maghrib. Atau qada isyak, kemudian barulah solat subuh. Ini kerana ini merujuk kepada satu peristiwa ketika perang Khandaq di mana Rasulullah SAW dan umat Islam ketika itu terpaksa menahan serangan musuh yang bertubi-tubi sehingga mereka tidak dapat solat asar. Apabila musuh bersurai dalam waktu maghrib, mereka qada solat asar dulu, kemudian baru solat maghrib. Peristiwa ini berlaku sebelum solat khauf atau sebelum solat ketika peperangan disyariatkan. Namun, mengikut mazhab Asy-Syafi'i, hendaklah dilaksanakan solat yang dimiliki oleh waktu tersebut. Kemudian barulah qada. Maka merujuk kepada contoh sebelum ini, solat maghrib dulu yang tunai itu dulu, kemudian barulah qada zuhur dan asar. Solat subuh yang tunai itu dulu, kemudian barulah qada maghrib dan isyak. Catatan kedua, bagi sebagai wanita, apabila haid mereka berhenti, ia tidak serta-merta berhenti 100%. Kadang ia berhenti namun ada saki-baki, ada sambung sikit ke. Lalu mereka menunggu beberapa jam bagi memastikan haid tersebut memang berhenti 100%. Justru mereka tidak terus mandi dan solat apabila haid berhenti, namun memberikan sedikit tempoh bagi memastikan ia benar-benar berhenti. Bagi suasana seperti ini, mereka tidak perlu qada solat yang berlalu dalam tempoh penantian tersebut bagi memastikan ia benar-benar berhenti. Apatah lagi ketika haid, hukum kewajipan solat bukan sahaja telah diangkat, tetapi haram hukumnya untuk solat pada saat haid. Justru hendaklah dipastikan haid benar-benar berhenti supaya hukum solat kembali menjadi wajib dan tidak lagi haram ke atas mereka. Sebab kalau ada keluar saki-baki atau keraguan, maka berlaku keraguan apakah solat itu sudah wajib atau haram ke atasnya. Kalau buat juga menjadi satu kesalahan kerana melakukan sesuatu yang haram ke atasnya, ya. Contoh, seorang wanita haid berhenti pukul 5 petang. Namun dia menunggu beberapa jam bagi memastikan haid itu benar-benar berhenti. Dalam waktu maghrib, barulah dia mandi untuk solat. Maka baginya cukup untuk solat maghrib dan tak perlu qada solat asar. Di sini hendaklah diingatkan bahawa tempoh menanti bagi memastikan diri sendiri benar-benar berhenti daripada haid hendaklah sesuatu yang munasabah, seperti beberapa jam. Jangan pula beberapa hari atau melibatkan beberapa waktu solat. Contohnya seorang wanita tu dia tahu putaran haidnya, cycle-nya tu biasanya 7 hari. Pada hari ke-7, pada pukul 5 petang, dia tengok haidnya sudah berhenti. Namun berdasarkan pengalaman, dia tahu kadang-kala ada keluar sikit lagi. Maka dia pun tunggu beberapa jam, solat masuknya waktu maghrib, barulah dia mandi dan solat maghrib. Bagi kes ini, it is okay. Tak perlu qada solat asar tadi sebab dia menunggu satu tempoh atau kita kata buffer bagi memastikan benar-benar berhenti. Sebab berdasarkan pengalamannya, kadang-kala ada keluar sikit. Namun, kes yang akan saya kata jangan pula sampai berlebihan tu,
dia berhenti haid pukul 5 petang. Dia tunggu sampai esok Zuhur baru nak solat. Itu baru kita kata berlebih-lebihan. Jadi kalau nak bagi buffer, it is okay. Tapi satu tempoh yang munasabah. Jangan pula sampai melibatkan beberapa waktu solat ataupun beberapa hari, ya. Baik, catatan ketiga, bagi yang tidak sempat mandi, dia ada alternatif lain, yang ini tayamum. Ketahuilah, tayamum bukan sahaja pengganti wuduk, tetapi juga pengganti mandi wajib kerana junub atau berhenti daripada haid. Tayamum bukan sahaja dibenarkan apabila tiada air, tetapi dibenarkan juga apabila ada air, tetapi tidak dapat digunakan kerana sesuatu halangan. Contohnya, wanita yang berhenti haid ketika di pejabat. Dia ada kemudahan air di tandas, tetapi tiada kemudahan tempat mandi. Atau wanita yang berhenti haid pukul 4 pagi di rumah. Dia ada kemudahan air di rumah, tetapi tak ada air panas. Air pula terlalu sejuk. Maka bagi kes-kes seperti ini, boleh bertayamum. Tayamum tidak semestinya menepuk terus ke atas tanah, tetapi boleh dengan apa-apa yang berasal daripada bumi. Dinding konkrit, tiles, jubin adalah sesuatu yang asalnya daripada bumi, maka boleh menepuknya untuk bertayamum. Yang penting, jangan pergi cari habuk, celah-celah dinding lah, celah-celah tingkap, celah-celah perabot, kerana itu bukanlah sesuatu yang berasal daripada bumi, tetapi merupakan hasil pencebaran alam sekitar. Ia bukanlah sesuatu yang suci. Kalau nak habuk, pergi cari-cari tu buat apa? Aircon kat pejabat ke kat rumah? Aircon kat pejabat tu ke? Buka aircon, filter tu penuh habuk. Boleh ambil habuk tu, ya. Saya hairan kenapa sebagai ustaz dan ustazah mengajar kita bertayamum dengan habuk, suruh pergi cari ceruk sana, ceruk sini. Padahal kita tidak dibolehkan untuk bertayamum dengan habuk. Kita bertayamum dengan bumi. Kalau mazhab Syafi'i memang bumi dan debu bumi, tetapi mazhab lain, tak silap saya mazhab Maliki, apa-apa yang berasal daripada bumi. Maka dinding konkrit boleh, tiles boleh, jubin boleh. Okey. Jadi kita boleh bertayamum di situ, tak perlu kalau kita di pejabat kan, keluar pejabat, pergi cari tanah mana ke, pergi tepuk situ, orang semua tengok apa hal tu kan. Okey. Oleh itu, apabila haid sudah berhenti dan tiada kemudahan untuk mandi, maka boleh tayamum dan solat. Kemudian, apabila sudah ada kemudahan untuk mandi, maka mandilah seperti biasa apabila suci daripada haid. Solat yang sebelum itu dilaksanakan dengan bertayamum, tak perlu diganti, tak perlu diqada. Saya ada beberapa video tentang tayamum, sila rujuk ke sana untuk maklumat lanjut. Alhamdulillah, ya. Sila buat carian Hafiz Firdaus tayamum dan akan keluar video yang dimaksudkan. Ingat ya, satu poin penting, tayamum adalah satu kemudahan, satu rukhsah dalam Islam, dalam syariat Islam ini, tetapi telah dikenakan pelbagai syarat sehingga ia menjadi satu kesukaran, satu beban yang sangat berat, sehingga ada orang seumur hidup tak pernah tayamum kerana ia sangat suka. Padahal dalam kehidupannya itu ada saja situasi-situasi yang di mana dia sepatutnya bertayamum. Saya faham bahawa apa yang saya sampaikan tentang tayamum ini adalah sesuatu yang asing bagi kebanyakan orang. Berbeza daripada apa yang kita belajar di sekolah, apa yang ustazah ajar di Masjid Surau, ya. Oleh itu, sila luaskan kajian dan semakkan. Jangan penjara diri anda kepada mazhab Asy-Syafi'i sahaja. Luaskan, ya. Ingat, tayamum adalah satu kemudahan, maka jangan menjadikan ia satu kesukaran, ya. Bayangkan seorang wanita yang bekerja di pejabat. Dia sudah berhenti haid pukul 9 pagi. Dan dia bagi sedikit buffer, pukul 12 tengah hari, confirm memang berhenti. Tetapi disebabkan kesibukan tugas, kemudian kesesakan jalan raya pada waktu habis pejabat, lazimnya dia hanya sampai rumah setelah waktu isyak. Maka dia akan meninggalkan solat zuhur, asar dan maghrib dan perlu qada semua itu kemudian. Padahal ada pilihan lain, iaitu tayamum di pejabat. Contoh lain, bayangkan seorang wanita yang perlu musafir jauh dengan menaiki beberapa penerbangan yang jumlah tempoh penerbangan mungkin melebihi 24 jam. Dari KLIA kena pergi Buenos Aires di Argentina misalnya. Dari KLIA kena pergi ke Abu Dhabi,
transit berapa jam di sana, Abu Dhabi baru pergi ke Buenos Aires, atau nak pergi somewhere dekat Amerika Syarikat, dari Kuala Lumpur ke Narita, Narita ke LA, LA ke New Mexico, campur waktu transit di airport. Dekat airport tu, kalau tiket first class, ada lounge yang kita boleh masuk mandi. Tapi kena pula tiket ekonomi. Macam mana ni kan? Jadi dalam penerbangan itu pula, dia telah berhenti haid. Apakah dia hendak tinggalkan semua waktu solat atau tayamum dan solat? Jadi dalam kes-kes seperti ini, sebab tu Islam mensyariatkan tayamum sebagai satu kemudahan untuk diambil apabila berlakunya kesukaran atau halangan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita termasuk saya telah diajar sejak kecil boleh qada solat. Maka kita ni sesuka hati qada solat. Dan bila berlaku kes macam ni pun tak apa, boleh qada. Padahal kalau kita rujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya cerita tadi, perang Khandaq, hadis tu dalam Sahih Bukhari, in life and death situation baru qada solat, bukan suka-suka nak qada. In life and death situation baru qada solat. Kita ni sesuka hati, busy shopping center, busy konsert baru ni ke? Tak apa, boleh qada okay? Padahal qada solat itu hanyalah apabila benar-benar tak sengaja tertidur, tersilap kira waktu solat, atau dalam suasana darurat apabila tak boleh solat. Adapun selain tu, hendaklah kita berusaha untuk solat dalam waktunya. Cuba kita fikir dari sudut yang lain, solat adalah satu-satunya ibadah yang kalau kita tak dapat melaksanakannya dalam waktunya, Allah SWT memberi kita kemudahan untuk dikurangkan rukun-rukunnya, asalkan tetap dilaksanakan dalam waktunya. Kalau puasa, kalau haji, katakan puasa kan, dan kita sakit, either you fast or you don't fast. Dia tak ada puasa tu jadi setengah. Okay? Tapi kalau solat, kalau kita sakit, tak boleh berdiri, boleh duduk. Kan? Jadi kalau tak boleh menghadap, ataupun kes lain, tak boleh menghadap kiblat, tak apa, solat saja mana-mana. Tapi kalau haji misalnya, kalau tak larat buat 7, dia tak adalah ada rukhsah jadi 5 pusingan tawaf. Tak adalah rukhsah sa'i tu jadi 5,5 saja. Jadi bagi ibadah-ibadah lain, you have to do it in full. Kalau ada kesukaran, musafir ke, sakit ke, either you do it or you don't do it. Tetapi solat special. Apabila ada kesukaran, apabila musafir, apabila sakit, tetap solat. Cuma rukun-rukunnya boleh dikurangkan. Dan salah satu daripadanya ialah wuduk boleh dikurangkan atau dipermudahkan menjadi tayamum. Cuba fikirkan, kenapa Allah mensyariatkan sedemikian? Supaya kita tetap melaksanakan solat dalam waktunya. Bukan, tak apalah tak payah solat, aku qada. Sekali qada, tak sempat qada, malaikat maut mari. Knock. Assalamualaikum. Alamak, nanti dulu, saya belum sempat qada. Okay, secara kiasan ya. Jadi tentang qada solat ni, minta para penonton yang dirahmati Allah merenung-renung tentangnya ya. Jangan mudah-mudah untuk qada solat. Baik, demikianlah 3 catatan ya. Dan demikianlah juga penjelasan saya tentang hukum solat ketika permulaan dan pengakhiran haid. Jika diperhatikan, tiada dalil yang dikemukakan kerana semua ini melibatkan ijtihad para ulama. Dalil yang ada ialah diangkat kewajipan solat apabila sedang haid. Namun bagaimana ketika permulaan dan pengakhiran haid, ia terbuka kepada ijtihad para ulama. Bahkan ketiadaan dalil menjadi hujah bagi pendapat kedua. Mereka berhujah bahawa haid adalah satu kebiasaan, satu kelaziman bagi para wanita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka perlu qada atau jamak takhir atau kedua-duanya bagi permulaan dan pengakhiran haid, sudah pasti, terlebih pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengajarnya. Atau sudah pasti para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengajarnya dan menyampaikannya kepada umat sampai kepada kita melalui hadis-hadis yang sahih. Solat adalah ibadah yang penting dan pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan terlepas pandang atau mendiamkannya seandainya ia wajib diqada atau dilaksanakan secara jamak takhir atau kedua-duanya bagi permulaan dan pengakhiran haid. Saya telah menerangkan pendapat daripada mazhab Asy-Syafi'i
Dan selainnya, saya cenderung kepada pendapat yang memudahkan kerana Islam sememangnya mudah. Lebih dari itu, bermula dan berakhirnya haid bukanlah sesuatu yang dapat dirancang secara pasti atau diketahui secara pasti sejak dari awal. Semua wanita pasti faham apa yang saya maksudkan. Yang saya cerita aplikasi dalam phone yang boleh meramalkan itu pun ada, bukanlah accurate sangat kan, jadi ada lari juga, okey. Oleh itu, jika di sana ada pendapat yang memudahkan, sudah tentu ia dialu-alukan. Dalam hal ini saya sebenarnya sangat berharap agar para ustazah yang mengajar topik ini dapat menyertakan juga pendapat selain mazhab Asy-Syafi'i kerana ia lebih memudahkan sebagaimana yang telah saya jelaskan. Tetapi itulah, kita sedia maklum sebahagian agamawan mereka nak mazhab Syafi'i sahaja. Dan mazhab Syafi'i sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ianya agak memberatkan dalam situasi sebenar seorang wanita dalam kehidupan hariannya, ya. Baik, demikianlah penjelasan saya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.